Tamadun China, India dan Barat merupakan tiga pusat kegemilangan tamadun yang memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan manusia. Tamadun China dengan kekayaan warisan filosofi, seni dan sains telah memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia dengan kasar kebijaksanaan klasik seperti Confucianism dan Taoism. Tamadun China mengukir jalan sejarah yang unik. Sementara itu, tamadun India menonjol dengan pelbagai budaya yang kaya dan agama-agama seperti Hinduism dan Buddha. Karya-karya seni, sastra dan arkitektur merakam pencapaian cemerlang dalam pemikiran spiritualiti, memberi impak yang berkekalan dalam sejarah manusia. Di barat, tamadunnya yang bermula dari tamadun Yunani klasik membawa kepada perkembangan politik, sains dan seni yang mengubah landscape tamadun moden. Falsafah dari pemikir-pemikir seperti Plato dan Aristotle bersama dengan warisan Rom menjadi asas kepada peradaban barat yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk institusi-institusi politik dan sosial yang diiktiraf di seluruh dunia. Melalui penguasaan tamadun-tamadun ini, kita dapat menghargai kepelbagaian sejarah dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat global pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi bin Mohd Khir Johari. Saya akan berceritakan tentang etika dan peradaban dalam tamadun Cina. Masyarakat Cina adalah masyarakat percaya akan etika di dalam citra semesta, iaitu 1. Konsep Wu Xing yang bermaksud 5 unsur elemen, iaitu tanah, air, api, kayu dan logam. Mereka percaya bahawa Wu Xing merupakan faktor pergerakan alam semesta. 2. Masyarakat Cina pada umumnya meyakini akan konsep dualisme atau kewujudan dua alam, iaitu Tian, langit syurga, dan Ti, bumi. Tian merujuk kepada langit atau keadaan seperti di syurga dan dewa. Tian merupakan dewa yang berkuasa dalam menentukan nasib dalam kehidupan manusia. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Cina tradisional terhadap Tian juga mempengaruhi pemikiran mereka terhadap asas kepada perubahan dan pergerakan yang berlaku apabila perubahan terjadi pada alam semesta. Kita beralih kepada konsep seterusnya, iaitu konsep Yin dan Yang. Konsep Yin dan Yang adalah kuasa positif dan negatif yang perlu disatukan bagi mewujudkan keharmonian. Kung Fu Tzu menggunakan konsep Yin Yang ini untuk menginterpretasikan segala yang ada di dunia. Interaksi antara Yin yang dapat menjelaskan tentang perubahan dan kreativiti kosmik. Masyarakat Cina melihat fenomena terbahagi kepada dua yang tidak sama, namun terdiri daripada ciri-ciri yang saling memerlukan. Jadi Yin yang ini bukanlah bersifat kebendaan, tetapi adalah bagaimana segala yang ada di alam ini dapat disusun dalam kategori hubungan tertentu. Nilai-nilai etika yang terdapat dalam tamadun Cina. Sistem etika masyarakat Cina terasnya bertunjang kepada 5 hubungan Wulun, iaitu 1. Hubungan antara pemimpin dan rakyat. 2. Hubungan ibu bapa dan anak. 3. Hubungan suami dan isteri. 4. Hubungan adik-beradik. 5. Hubungan antara kawan. Selain daripada 5 hubungan tersebut, Konfusius juga banyak menegaskan tentang kepentingan 5 sifat mulia, yaitu dalam bahasa Mandarinnya Wuchang. 1. Peri kemanusiaan. 2. Kebenaran. 3. Kesopanan. 4. Kebijaksanaan. 5. Layak dipercayai. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasrullah akan menceritakan tentang tamadun India. Tamadun India merupakan antara tamadun tertua dan unik di dunia, bertempat di lembah Mohenjo-daro dan Harappa. Agama utama yang dianuti oleh masyarakat India adalah Jain, Buddha, Hindu dan Sikh. Prinsip utama di dalam etika India adalah Dharma, Satya dan Ahimsa. Konsep Dharma dalam masyarakat India menitikberatkan kebahagiaan seluruh hidupan termasuk haiwan dan tumbuhan serta mementingkan keharmonian alam. Konsep Satya pula berlandaskan amanah dan kebenaran dipercayai merupakan prinsip asas yang perlu ada bagi mendasari kehidupan manusia. Prinsip Ahimsa menekankan konsep belas kasihan dan tiada keganasan atau kecederaan kepada semua makhluk hidup seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya adalah etika di dalam citra semesta masyarakat India. Terdapat 2 elemen penting dalam ajaran tamadun India, iaitu nilai-nilai manusia. Nilai manusia merujuk kepada nilai moral, rohani dan etika. Manakala holisme lebih merujuk kepada kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat.
Yang terakhir adalah nilai-nilai etika dalam masyarakat India. Yang pertama adalah mengangkat darjat wanita. Masyarakat India amat menekankan konsep menjaga harga diri dan maruah seorang wanita India yang boleh dicapai melalui konsep Kanita Mai, iaitu menjaga kedaraan seseorang gadis, dan konsep Karpu, iaitu kesetiaan kepada suami. Kedua adalah menghormati orang tua. Masyarakat India sangat mementingkan aspek menghormati ibu bapa. Sehinggakan Tuhan dikatakan bersifat keibuan dan juga wujudnya. Konsep Dewi Ibu. Ibu bapa juga dianggap sebagai Tuhan fizikal. Dalam masyarakat India yang dikenali dengan konsep Anayum Tantayum Munari Tevam. Konsep ini menjadi asas kepada pegangan bahawa sekuat mana seseorang itu sembahyang, ia tidak akan membawa sebarang makna sekiranya seseorang itu tidak menghormati ibu bapanya. Ketiga, meraihkan tetamu. Konsep Atiti Devo Bhava ini membawa makna tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Masyarakat India akan merasa hebat sekiranya ada tetamu yang datang ke rumah mereka. Mereka akan menyambut tetamu dengan penuh hormat dan memberikan sepenuh perhatian kepada tetamu mereka, walaupun tetamu yang mengunjungi rumah itu adalah musuh. Yang keempat adalah hidup bermaruah dan kenal malu. Salah satu asas dalam kehidupan masyarakat India adalah hidup bermaruah dan menjaga harga diri yang dinyatakan dalam karya Agung Tirukural. Mereka sanggup memilih kematian yang terhormat daripada hidup maruah yang tercemar. Masyarakat India juga mengamalkan bahawa lebih baik hidup bersedekah daripada hidup mewah daripada hasil pendapatan yang hina. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Masyarakat India mementingkan nilai kebersihan termasuklah kebersihan luaran dan dalaman. Kepercayaan dalaman masyarakat India adalah setiap kali seseorang itu membersihkan badannya, dia perlu mengingati bahawa jiwanya juga perlu dibersihkan. Masyarakat India juga mengamalkan makanan vegetarian yang juga dikaitkan dengan konsep kebersihan dan mengelakkan penyeksaan kepada sebarang kehidupan. Beralih pula ke tamadun barat. Tamadun barat merupakan salah satu tamadun terawal di dunia, bermula dengan tamadun Yunani kuno ataupun Greek klasikal. Merupakan tempat lahir sistem nilai dan etika di barat. Setelah itu berkembang pusat pengajian Kristian di Rom, Syria dan Alexandria. Ini menyebabkan nilai etika diterapkan dalam nasihat oleh tokoh terkenal seperti Plato, Socrates, Aristotle dan Pythagoras. Antara tokoh-tokoh yang terkenal ialah Pythagoras yang menyumbang falsafah dari segi akhlak, Socrates dan Plato tentang falsafah kebaikan adalah ilmu, dan Aristotle tentang falsafah kebaikan dan nilai murni. Kemudiannya, zaman Hellenistik Kristian yang berpusat di Athens pada 322 sebelum Masihi hingga kurun ke-17. Tidak banyak teori baru yang dikeluarkan pada zaman Hellenistik dan kurang tokoh terkenal. Namun munculnya beberapa aliran terkemuka seperti Stoicism, Epicureanisme dan Neoplatonisme. Aliran Stoicism diasaskan oleh Zeno dan berpusat di Athens. Falsafah ini memfokuskan tentang kebaikan individu, penduduk Greek berbanding masyarakat dan menjaga kesejahteraan diri. Aliran Epicureanism diasaskan oleh Epicurus di Athens. Aliran ini menekankan tentang mencari kebahagiaan, kesenangan dan bersukaria. Secara ringkas, ia membolehkan seseorang menikmati kelazakan dan menolak penderitaan. Sistem etika Kristian. Satu kepercayaan bahawa Tuhan telah menetapkan manusia satu garis panduan dalam tingkah laku. Memberi perhatian kepada isu ritual seperti baptism, ajaran Jesus Christ yang menyampaikan petunjuk dari Tuhan kepada manusia. Elemen penting seperti kepercayaan falsafah Plato, Neoplatonisme dan Stoicism serta teori salvation. Sumber rujukan bagi sistem etika Kristian ialah Bible, gereja, akal dan pengalaman penganut Kristian. Sistem nilai murni dapat dilihat dalam tamadun Rom yang menjadi asas tamadun barat hari ini. Oleh sebab itu, mereka memberi penekanan terhadap nilai dan etika dalam masyarakatnya. Tamadun Greek mengalami kemerosotan setelah nilai kesetiaan pudar, kota berperang sesama sendiri dan ditewaskan oleh musuh luar dan kemewahan hidup yang mempengaruhi masyarakat Greek sehingga runtuhnya nilai etika dan tamadun dalam diri mereka. Kesimpulannya, ketiga-tiga tamadun iaitu China, India dan Barat melibatkan pengiktirafan terhadap kemajuan sosial, teknologi, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Tamadun mencerminkan evolusi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih cemerlang dengan titik-titik utama termasuk perkembangan sosial, teknologi, politik, ekonomi dan budaya. Pandangan terhadap tamadun boleh berbeza-beza bergantung pada konteks, budaya dan sejarah. Sekian, terima kasih.